Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi majlis, Matam, seterusnya Ustaz Jeffrey, sahabat ahli penceramah pada malam ni, Ketua Cawangan PAS, Ketua Cawangan PAS Cawangan Sungai Bakau. Nak kata Sungai Bakau ke Batu Empat? Dalam Bakau. Sama lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada malam ni amat betul bertapak di kawasan Tanah Pusaka Tok Wan saya. Dan bertuahnya Abang Bedun dan keluarga yang telah pun menyinarkan tanah tinggalan Tok Wan kita, Tok Wan kami, dengan sinaran cahaya bulan purnama. Jadi alhamdulillah, syukur juga pada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama. Ni macam mimpi lah sebenarnya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Batu Empat ni kuat UMNO nak mampuih ni. Bukan saya tak tahu. Nak cari bulan mampuih tak ada. Harap bulan di langit ya. Tapi Masya Allah, malam ini Allah Ta'ala ubah. Kerana Allah Ta'ala lah yang mengubah segala-galanya. Dialah yang mencipta manusia, dialah juga mengubah manusia. Dia yang mencipta hati, dia juga yang membalikkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Shadaqallahul azim. Allah berkata, dan ingatlah ketika mana kami berfirman, kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah semua kecuali iblis. Aba wastakbara, kerana enggan dan sombongnya iblis. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk dalam golongan kufur kepada Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, pakcik dan sebagainya. Allah firman dalam ayat ni jelas, iblis termasuk di kalangan golongan kafir. Siapa iblis? Iblis dikenali di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dikenali di langit sana sebagai makhluk Allah, abid orangnya. Kuat ibadah, sujud pada Allah, rokok pada Allah, sembahyangnya, tahmidnya, tahlilnya hebat. Itulah iblis. Dikenali bukan sekadar abid, bukan sekadar ahli ibadat. Ia juga dikenali sebagai orang yang paling baik, orang yang paling alim. Dia juga dikenali sebagai ketua para malaikat. Tetapi kalau namanya tertulis di langit sebagai abid, namanya tertulis sebagai seorang alim, nama dia tertulis sebagai orang yang mulia, nama dia tertulis di langit sebagai orang yang menjadi ketua para malaikat, namun namanya tertulis di Lauh Mahfuz sebagai iblis. Berbeza. Apakah iblis telah lakukan? Apa yang dilakukan oleh iblis? Apakah iblis telah pun tidak mau sujud pada Allah? Tidak. Iblis sujud pada Allah. Iblis rokok pada Allah. Iblis sebut subhanallah. Iblis beribadat hebat mengalahkan para malaikat hatta Jibril alaihissalam. Cuma iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan iblis tak sujud pada Allah. Iblis tak nak sujud pada Adam sahaja, maka dia termasuk dalam golongan yang kafir. Kenapa tuan-tuan? Bukan salah iblis tidak sujud pada Allah. Dia mengaku Allah itu Allah. Dia mengaku Allah itu Tuhan. Sehingga dia minta pada Allah. Dia berdialog dengan Allah. Dia minta pada Allah, bolehkah tidak aku nak sesatkan semua hamba-hambamu? Kata Allah, silakan, kecuali hambaku yang ikhlas.
Malah dia katakan kepada Allah, boleh tambah tak lagi di kelebihan aku. Allah Ta'ala kata, okey, kamu diberikan hidup lama sampai ke hari kiamat. Dia kata, tambah lagi boleh. Allah kata, boleh. Kamu boleh masukkan aliran darah manusia, hamba-hambaku untuk kamu goda. Tetapi Iblis tak mau sujud pada Adam. Itu sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila tak mau sujud pada Adam, bermakna tolak hukum Allah. Tolak hukum Allah satu sahaja. Tidak mahu sujud pada Adam. Biarlah sujud macam mana tu tak kira lah. Sebab yang suruh tu Allah. Sujud macam dalam sembahyang, apa masalah? Yang suruh tu Allah, bukan manusia yang suruh, Allah yang suruh. Kalau sujud ke, tunduk ke, tak kira lah. Yang penting dia tak buat apa yang Allah suruh. Kemudian dia ingkar sebagai aba wastakbara, enggan dan sombong. Bila kata enggan dan sombong, tak mau buat hukum Allah dengan enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, termasuk dalam golongan kafir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, kita nak ambil bicara ini, kita nak kupas perkara ini. Berapa banyak yang kita telah tidak lakukan hukum Allah. 55 tahun Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Apa yang telah UMNO dan Barisan Nasional, pimpinan UMNO dan Barisan Nasional telah lakukan orang Islam. Perdana Menteri sejak daripada merdeka sampai sekarang orang Islam. Timbalan Perdana Menteri daripada dulu sampai sekarang orang Islam. Menteri Kabinet majoritinya Islam. Apa yang telah dibuat oleh menteri-menteri Islam, apa yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Islam, apa yang telah dibuat oleh timbalan Perdana Menteri Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah suruh banyak perkara. Antara yang Allah suruh ialah Allah suruh kita sembahyang. Allah suruh kita sembahyang. Maka dengan itu dirikanlah masjid. Baik, tuan-tuan pergi padang kota, pernah tak tuan-tuan jumpa surau dekat padang kota? Sejak daripada pesta Pulau Pinang, ni game pergi pesta semua ni. Masa pergi pesta Pulau Pinang, kita pergi makan sate, makan kerang rebus tepi padang kota, ada tak surau? Mampus tak jumpa. Tak jumpa surau dekat Pulau Pinang di padang kota lama, padang kota baru, sama saja. Tahu tak padang kota lama? Takkan tak tahu. Duk merenduk dulu. Saya ada tuan-tuan kot. Gelak kuat. Oh. Padang kota selama BN merentah Pulau Pinang, jangan harap nak cari sebuah surau. Tetapi hari ini Pakatan Rakyat memerintah Pulau Pinang baru masuk 5 tahun. Alhamdulillah telah selesai pembinaan, dah ada surau di padang kota. Dah ada surau di padang kota. Baru 5 tahun merintah, dah ada surau dah di padang kota. BN merintah 50 tahun. Kita nak dolakkan Islam, nak dolakkan Islam. Pira mampu. Daulat apa? Kalau surau dekat padang kota pun tak boleh buat. Kami buat masjid, kami buat besar-besar. Buat tempat hak tak betul buat apa? Patut di situ tempat tumpuan orang Arab dan sebagainya, orang Melayu, kita semua pakat. Masjid terapung tu pun sabit kena Sudani. Tu baru orang kenal. Tu pun buatlah masjid terapung, okey lah, boleh lah, alhamdulillah, terima kasih lah buat masjid terapung, okey lah. Tapi padang kota tempat yang strategik. Baik, itu satu. Yang kedua, tuan-tuan tahu di Pulau Pinang ni dia ada International Propaganda Islamic Society.
IPSI. Di mana kerja IPSI ni, dia jadi pendakwah kepada orang Islam. Orang Barat datang, orang Jerman datang, orang UK datang dan sebagainya. Maka dia buat program mendakwah Islam, menyebarkan Islam kepada orang Islam di Malaysia dan juga kepada orang-orang luar antarabangsa. Sepanjang BN memerintah Pulau Pinang, sedikit pun tidak diberikan peruntukan kepada IPSI. Tetapi selepas Pakatan Rakyat mengambil alih pemerintahan Pulau Pinang, IPSI diberikan peruntukan untuk melaksanakan dakwah Islam di Pulau Pinang. Lee Kuan Yew memang jahat. Dia bukan mau Islam kau ini. Inilah yang dibongokkan di Tebuk Jawa. Tebuk Jawa dah Perak lah, pergi langit terbang. Batas Pinang. Lepas Batas Pinang pun dengar kata ada cawangan lah. Garu kepala lah, mereka jenuh. Tapi tak nampak bendera. Ada? Oh. Makah orang sini ada, mana boleh tak ada. Oi, mereka kata mana boleh ada. Kalau tak ada, pasang lagi banyak lagi. Tak apa. Ini keadaan telah berlaku. Ini perubahan. Apa yang dibuat? Saya nak cerita apa kerajaan buat. Kerajaan negeri buat. Yang mereka momok kerajaan negeri ni jahat. Yang mereka duk kata DAP ni jahat, iblis dan sebagainya. Kita nak bagi tahu. Kita faham apa yang dituntut oleh Islam. PAS diasaskan oleh ulama. PAS bukan diasaskan oleh orang biasa. Ustaz Ahmad Fuhad adalah ulama. Dan PAS kepimpinan ulama. Majlis Syura ulama. Bukan sebarangan majlis. Kita ada Majlis Syura ulama. Dan ulama kita pula bukan ulama cokiang. Ulama yang diiktiraf oleh dunia. Islam mengajar kita untuk membantu orang bukan Islam, membantu orang Islam yang miskin, yang susah, semua kena bantu. Ini Islam. Bukan cerita nak bantu orang Melayu saja. Islam cerita bantu semua manusia, termasuklah orang bukan Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baru ni alhamdulillah ada seorang Hindu main masuk Islam, main sekolah dia. Dia orang Bukit Tajam, masuk Islam. Perempuan. Kemudian saya tak ada apa, pegawai sekolah saya pun telefon macam mana, saya kata tak apa, bawa pergi Matang Tok Kelang. Tuan-tuan bisa pergi tak Matang Tok Kelang? Tak tahu? Lah macam mana orang Pulau Pinang Matang Tok Kelang pun tak tahu. Duduk bertumpatnya apa hari keluarlah. Ni Matang Tok Kelang tu masa zaman UMNO, Matang Tok Kelang dia ada satu pusat nama dia Rumah Transit. Rumah Transit ada rumah tu doehlah ya Allah oi habuan untuk orang-orang baru masuk Islam, dia transit tang tu sebab dia kena hambat dengan keluarga lah apalah semua, maka dibuatlah rumah transit tang tu. Tu pun tak boleh duduk lama-lama, duit tak ada nak bagi makan. Tu zaman UMNO. Zaman PR Pakatan Rakyat hari ni buat asrama 2 tingkat jam dengan peruntukan yang besar. Tu yang tahun ni naik sampai 60 juta. Naik peruntukan tu pasal buat bangunan untuk rumah transit mu'alah-mu'alah. Dan ramai orang bukan Islam masuk Islam zaman PR. Zaman Pakatan Rakyat, zaman Lee Kuan Yew ni ramai orang masuk Islam. Lee Kuan Yew memang jahat. Tu yang ramai masuk Islam. Ni tuan-tuan, Hindu ni duduk di sana belajar Islam dulu, lepas tu dia baru mengucap. Kita nak pastikan dia masuk Islam bukan kerana lain daripada cinta pada Islam. Kita nak dia masuk Islam biar betul-betul.
Bukan masuk kerana nak bantuan dan sebagainya. Pernah dulu berlaku seorang Cina masuk Islam, dia dapat bantuan 5,000, dia buka dah meniaga punya bagus, dia mai kat majlis agama, dia bagi balik kad Islam dia. Nah, ambil balik, saya tak mau sudah, saya sudah kaya. Saya sudah dapat bantuan. Jenis ni kita tak mau. Kita nak masuk Islam kerana Allah. Betul-betul nak Islam. Dan ini yang lakukan dalam Pakatan Rakyat. Di dalam pemerintahan Pakatan Rakyat, kita telah pun buat di mana Pakatan Rakyat telah, kerajaan Pulau Pinang telah pun mengadakan bangunan baru untuk mu'alah-mu'alah Islam. Mu'alah-mu'alah yang baru meluk agama Allah. Ni kalau tak habaq, mampu UMNO tak cerita. UMNO tak habaq. Habaq Ahmadin? Tak ada tak ada. Dia habaq kata, habis dah, tak boleh azan dah Pulau Pinang ni. Hak tu dia habaq. Ya Allah. Ini. Kemudian, tuan-tuan, surau dah saya cerita. Rumah transit, rumah mu'alah saya dah cerita. Kita nak bagi tahu juga kepada orang kampung, kepada orang Islam. Ni banyaknya orang Islam kita, alhamdulillah. Sekarang di Sungai Ara, ya, Tunas Muda, Koperasi Tunas Muda joint venture dengan kerajaan negeri untuk membuka International Islamic School, sekolah Islam antarabangsa. Sekolah Islam antarabangsa. Nak mengantarabangsakan Islam di peringkat dunia. Kalau nak masuk sekolah, orang mana? Dubai nak main, orang Arab Saudi nak datang, orang Hong Kong nak datang, orang Singapura nak datang dan sebagainya. Kita ada sediakan hak pendidikan Islam di negeri Pulau Pinang. Zaman siapa? Pakatan Rakyat. Saya tak mau cerita buruk BN, tuan-tuan cari sendiri. Tuan-tuan dah duduk lama dengan BN, takkan tak tahu buruk dia tak mana. Tahu dah. Nak cerita apa? Lah saya cerita kebaikan kita. Apa yang kita buat? Apa yang kita sedang buat supaya mereka tak boleh tipu rakyat, tak boleh tipu orang Islam di Pulau Pinang. Kita buat hak pendidikan International Islamic School, buat di Pulau Pinang. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan pergi Masjid India, tuan-tuan pergi makan dekat nasi biryani Kapitan, nasi beratok, nasi kanak beratok kau. Tuan-tuan duk pergi tengok beratok, mereka boleh pada sungguh pergi ceramah balik pulau. Mereka kata, dia ustaz pergi makan nasi kanak beratok, balik pulau mai ke sini kerana nak makan nasi kanak beratok sejam. Pada sungguh hampa, ceramah sejam, beratok sejam. Malam ni tak ada jamu apa pun. Kalau ada pun tak mau beratok. Beratok sejam. Tu kawasan tu Islamic ke? Kawasan sudut Islam akan dibina di kawasan tu dan sedang dibangunkan oleh Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang. Dulu tak pernah dengar Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang, tak pernah wujud. Sekarang dah wujud Yayasan Islam Negeri Pulau Pinang dan yayasan telah diberi bantuan injek bantuan 1 juta. Lingua In bagi 1 juta pada yayasan untuk mula sebagai modal pusingan. Bagi 1 juta modal pusingan untuk mengemblingkan, untuk mengembangkan dakwah Islam lagi di negeri Pulau Pinang. Ish. Tapi bagi buat apa lah Cina ni? Jahat sungguh. Hatu mereka duk kata, Hak BN duk kata Lingua In jahat. Jahat lah di AP ni. Ish. Tanya balik, jahat tang mana? Abang Ustaz, jahat tang mana? Yang pi kat Hanciang, pi dekat Hanciang. Siapa pi Hanciang? Najib yang pi Hanciang. Pi dekat kolej. Kolej tu memang lama dah, sebelum deka lagi. Dia lama lah kolej tu, kolej Cidang. Tak apalah, pi situ bagus lah, tak apalah. Pi situ. Dia umum naikkan taraf kepada kolej universiti. Naik kolej universiti.
Dia naikkan taraf kolej universiti umum. Maka orang tidak pun tepuk tangan. Bagus, Masya Allah. Kita pun tak apa, no problem. Kita pun tukang sodok, tak apa. Kita tak ada masalah. Tetapi apa yang mereka buat, mereka kata, mereka hujung kita, mereka cerita kepada orang Melayu tentang Cina begini-begini. Tetapi apa yang sedang berlaku, mereka juga buat macam tu, mereka angkat, kita tak ada masalah. Cuma saya nak kata kepada Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, kenapa hang tak pi dekat kita? Kolej Islam antarabangsa teknologi antarabangsa yang di sebelah Masjid Negeri. Orang tu tak tahu? Tahu lah, Alhamdulillah. Kita, Kolej Islam Teknologi Antarabangsa yang dimiliki penuh di bawah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Kenapa Najib tak pergi dan buat pengumuman angkat kita menjadi kolej universiti pertama di negeri Pulau Pinang sebagai kolej universiti Islam di negeri Pulau Pinang? Kenapa tak buat? Kalau dah kita kata dia sebagai Perdana Menteri yang no Islam dan sebagainya, dia duduk canang orang di AP bukan Islam dan sebagainya, duk kata PAS bukan Islam, tak perjuang Islam dah hang perjuang apa? Pasal apa tak pergi kita untuk angkat kita menjadi kolej Islam antarabangsa? Sampai orang Pulau Pinang pun tak tahu kita tak mana. Banyak tempat saya pergi masjid dan sebagainya, kita duk promosi, hantarlah anak ke kita, hantarlah anak ke kolej Islam Teknologi Antarabangsa. Duk tepi masjid, anak kita mengaji accountant, sembahyang berjemaah di masjid. Anak kita mengaji law, undang-undang, sembahyangnya di masjid. Iktikaf di masjid. Anak kita mengaji tahfiz, juga iktikaf di masjid. Anak kita mengaji syariah, iktikaf di masjid. Masya Allah, suasana tak crowd, tak hiruk pikuk, suasana aman, duk suasana orang baca Quran, Masya Allah. Tapi apa yang Najib buat? Tapi tempat-tempat macam tu tak ada pengumuman. Sebab dia baik. Yang jahat kerajaan negeri. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ibu-ibu bapa-bapa sekalian, tolong jangan termakan segala fitnah yang dilakukan oleh Barisan Nasional, terutama UMNO. Kat sini ni UMNO tak ada MCA. Saya perhati tengok lalu, tengok ada lagi lah rumah-rumah hak lama-lama, hak UMNO lama ada lagi. Perhati tengok, UMNO laki dia ni. Ingat tu kali dah. Tadi petang pergi dah Sungai Bakau tu. Ni saya minta awal ni, pasal saya ingat nak balik awal pada petang tadi. Jadi bila lalu daripada Sungai Start, lalu pusing tu tengok, kita kedai lah rumah ni dulu UMNO, kita duduk rayu undi kot ni dulu ni UMNO, tengok pas dah ni UMNO laki. Ada batu 4 ni pun tengok sampai ke batu 2 tu, ada yang dah tukar, ada yang duduk atas pagar, ada yang kuat lagi tu, ada lah. Okey lah, tak apalah. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi saya dah ceritakan tadi bahawa kerajaan negeri buat peruntukan yang begitu banyak untuk mengangkat Islam di negeri Pulau Pinang, untuk angkat Islam di negeri Pulau Pinang. Di antaranya juga kerajaan negeri telah menubuhkan Majlis Syura Kerajaan Negeri, di mana Majlis Syura Kerajaan Negeri tak pernah wujud sepanjang BN memerintah negeri Pulau Pinang. Majlis Syura sebagai pemantau kepada perjalanan pentadbiran Islam di negeri Pulau Pinang. Di dalam dia ada macam-macam, ada NGO, ada orang yang peguam, ada orang yang tidak mana-mana pihak untuk memberikan pandangan dan komen kepada pentadbiran Islam di negeri Pulau Pinang. Tak ada di zaman UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Boleh itu, marilah sama-sama kita tengok balik kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Allah. Kita jangan jadi macam iblis kerana dia sombong.
Pagi tadi saya baca kitab Jauharul Mawquf di Masjid Penentang Janggus, Pematang Pau. Bab cerita tentang tawaduk, di mana Nabi SAW menyebut dalam hadis tersebut bahawa barang siapa yang tawaduk, barang siapa yang rendah diri dengan Allah, maka Allah akan tinggikan darjatnya, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang sombong, yang belagak, maka Allah akan hinakan dia. Maka para ulama hadis membahaskan tentang hadis ini. Apakah maksud hadis ini? Apakah maksud Allah akan memuliakan dia? Maka para ulama mengatakan maksud Allah muliakan dia ialah Allah muliakan dia di dunia. Sedangkan dia merendah diri, sesama manusia merendah diri dengan Allah, tapi Allah angkat dan Allah muliakan dia. Tengok Nabi SAW. Nabi SAW dicerita oleh Urwah ketika Hudaybiyah, di mana ketika Nabi ludah, para sahabat terus menyambal ludah Nabi lalu disapu di muka, disapu ke muka mereka, ke anggota mereka, mengambil berkat daripada ludahan Rasulullah SAW. Begitu mulia Rasulullah di sisi sahabat. Rasulullah diangkat mulia. Adakah Rasulullah suruh sahabat apabila aku ludah, angkat ludah aku sapu? Tidak. Rasulullah tak suruh. Tapi sahabat yang buat. Para sahabat yang muliakan Rasulullah. Rasulullah tak minta dimuliakan. Mereka yang muliakan Rasulullah. Ketika Rasulullah mengambil wudu, Urwah cerita lagi bahawa mereka berebut-rebut untuk menahan dan mengambil air wudu bekas Rasulullah untuk disapu ke tubuh badan mereka. Ketika Rasulullah bercakap, mereka terus tunduk, berdiam diri, begitu menghormati Rasulullah SAW. Kalau ini Rasulullah, kenapa orang muliakan Rasulullah macam ni? Kenapa sahabat muliakan Rasulullah macam ni? Sebabnya Rasulullah tawaduk. Rasulullah tawaduk orangnya. Rasulullah SAW tawaduk. Rasulullah tak besar diri. Berjalan dengan wanita Yahudi. Wanita Yahudi ni kata kat Rasulullah, Rasulullah tolong angkat barang dia. Mai makcik saya tolong angkat. Rasulullah ketika usia itu berusia 40-an. 40-an ni orang muda. Kemudian angkat, makcik ni kata, hang jangan duk, hang kenal tak Muhammad? Muhammad tu hang jangan duk ikut dia. Dia tu jahat, pecah belah masyarakat, mai kacau orang kampung. Sampai tu rumah, Nabi pun biarlah hantar. Lepas tu makcik kata dah ambil upah. Dia Rasulullah kata tak mau, tak apa, tak payahlah. Baiklah hang ni, hang nama apa? Rasulullah kata Muhammad. Ha? Muhammad bin apa? Muhammad bin Abdullah. Yang duk kata tadi saya. Buat tidur kutuk saya. Relax ya. Rasulullah SAW tak rasa apa. Rasulullah rendah diri. Kalau kita lah, saya tolong angkat barang kat makcik tu. Makcik tu kata, ni anak ni jangan ikut pah. Pah tu jahat. Untuk kacau orang kampung gua semua. Tambah-tambah tu guru ni Aziz tu. Ada seorang tu namanya Ustaz Fahmi ke mana tak tahu. Baik balik kampung duk berhinggap, aku kekamlah kat dia. Hang kenal tak dia? Kita berangkat barang dia, letaklah kereta apa semua. Ni makcik cakap elok sikit, nampak ni. Hatu kita. Sebab tu kita tak dimuliakan. Kita tak berhati tawaduk. Pernah Rasulullah sedang berjalan dengan PA dia lah. Rasulullah berjalan dengan pegawai Rasulullah. Rasulullah Presiden, Perdana Menteri jalan. Tiba-tiba Badui datang, tarik selendang Nabi. Selendang Nabi ni kasar, bukan kain lembut macam kita ni. Tarik, berbekas, lihat, merah. Dia kata apa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, mana ada habuan yang untuk kami? Lambak ada kat apa yang hak kami ada kat kamu tak bagi kat kami. Ni orang susah ni. Bila nak bagi? Allah kata tak apa. Nama apa dah susah lah. Okey. Pegawai pergi. Relax. Kalau kita lalu kat YB. Oi YB. Wah, kena nampak. Ni apa bagi lah duit orang susah ni. Bila nak bagi? Duk makan kederah kat hang lah.
YB urusan telefon OCS mai tangkap orang. Nabi tawaduk. Tawaduk Nabi menyebabkan rakyat, penyokong, penduduk Madinah, penduduk Mekah, semua orang rasa Nabi mulia. Mereka terus muliakan Rasulullah tanpa diminta oleh Rasulullah SAW. Maka sebab itulah tuan-tuan, tanda orang itu tawaduk apabila manusia memuliakannya kerana Allah, kerana akhlak dia, kerana pribadi. Tetapi apabila manusia itu dia sombong dengan Allah, Allah hinakan dia di dunia. Kata ulama hadis, apa maksudnya? Maksudnya di dunia lagi orang meluat kat dia, orang benci kat dia pasal dia menyombong. Buka TV, tengok muka dia. Seorang pemimpin kita adalah pemimpin yang ulung, baru pulang daripada Gaza. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama yang telah menjejakkan kaki di Gaza. Beliau tidak lain itu bukanlah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia lagi Perdana Menteri, orang yang akan menziarahi tentera-tentera kita yang sedang berjuang di Lahad Datu. Perdana Menteri berani berada dalam risiko di tempat zon merah. Datuk Seri Najib lalah tengok dekat kereta api. Datuk Seri Najib, satu Malaysia. Lalah orang kata, aku nak memuntah lah tengok. Betul ya? Lalah orang meluat. Akhirnya orang akan hina. Bukan orang nak hina dia, tapi kerana sikap menyombong. Saya sebenarnya tengok je cincin tu, memanglah cantik cincin tu, 24 juta. Tapi saya tak ada duit. Hang bohong lah. 24 juta cincin, tengok saja, tak ada duit nak beli. Okeylah, tak apalah. Duk cerita, kata dia bagus. Beg tangan saya ni bukan yang murah. Beg tangan, tengok tu dia gelang. Siapa nak mulia? Akhirnya orang akan menghina kita. Sebab itu saya pesan pada Pakatan Rakyat, kalau nak jadi pemimpin, jadi YB, bila dah ganti jadi YB, sebelum jadi YB, lepas jadi YB, tak jadi YB, kita adalah sama hamba Allah di muka bumi. Kita adalah manusia yang hina si Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita menghinakan diri kita kepada Allah SWT. Kita yang berhormat, kena kata kita yang berhormat, kita yang berkhidmat, kita yang berkhidmat dengan Allah. Kita ini hanya hamba Allah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita harap pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang akan dipilih dalam pilihan raya nanti, yang tuan-tuan akan pilih, memang bila nampak bulan pangkah, bila nampak BAP pangkah. Kita kena tengok betul-betul. Kita tak mau dah, kati tak mau dah, lama lah. Kita tak mau dah, tak apalah, tukar sekali ya makcik-makcik. Kakak-kakak tolong abang sana dalam tebuk-tebuk tu yang kadang-kadang tak main. Panggil mereka, abang kat mereka, cerita kat mereka, kali ni kita nak ubah. Kita nak Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya. InsyaAllah keselamatan kita akan datang daripada Allah. Kita Pakatan Rakyat tak jamin keselamatan, kerana keselamatan dan keamanan dari Allah. Itu pegangan kita. Sebab itu kita tak macam UMNO sombong, Barisan Nasional sombong. Tengok apa yang berlaku, kerajaan Barisan Nasional yang telah memberikan keamanan. Kita memerintah dengan aman. Lalah Allah Ta'ala buat mai 200 orang main cerobah, nala mai dengan 200 orang saja. Jet pejuang lagi. Hampa kata hampa perintah aman. Sekarang Allah tunjuk dan bukti. Tak semestinya Barisan Nasional memerintah akan aman Malaysia ini. Tak semestinya UMNO memerintah akan aman dunia ini, kerana Allah kata dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah, Tuhan yang mempunyai, yang memiliki rumah ini, Tuhan yang memberi kamu makan ketika kamu lapar, Tuhan yang mengamankan ketakutan bagi kamu.
Siapa yang bagi aman? Allah, bukan Barisan Nasional. Buang jauh-jauh. Siapa bagi rezeki kat kita? Allah. Siapa pemerintah? Kalau Allah nak bagi aman, tetap aman. Kalau Allah nak bagi rezeki, tetap bagi rezeki. Malah kalau yang memerintah tu lagi ulama, kalau yang memerintah itu orang yang dekat dengan Allah, insya-Allah, yakin dan percaya kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Kita kata baltatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan, sedikit last saya nak cerita. Lahad Datu ke, Sempurna ke, Sabah merupakan negeri yang sekarang ini kita kena tahu yang duk perang tu siapa. Yang perang tu orang Islam. Apabila Malik fatwa kata 8 orang yang gugur sebagai syahidul akhirah. Syahid akhirat macam seorang isteri melahirkan anak, mati dia maka dia syahid. Begitulah juga anggota keselamatan kita. Kenapa jadi begitu? Kenapa tidak dikatakan syahidul ma'rakah, syahid yang dikebumikan dengan darah? Kenapa tak disebut begitu? Disebabkan kerana di sana ada sedikit permasalahan. Kerana orang Sulu yang datang itu Muslim. Dan bilik asal Sabah adalah milik orang Sulu, milik Raja Sulu. Kemudian digadai oleh kepada Spanyol. Spanyol gadai pula sewa dekat bilik Inggeris, dinamakan Syarikat Borneo Utara. Kemudian bayar selama kekal selama-lamanya, pajakan kekal selama ada bulan dan bintang. Jadi kita bayar, setiap tahun kena bayar. Kemudian kerajaan Sulu, Raja Sulu tak ada, pakat mengaku hang raja. Kawan Kiram 3 kata aku raja, Kiram ni kata raja, Param tu kata raja, akulah raja, akulah raja. Kita nak bayar kat siapa? Baik, tak apa. Sekarang ni kita cuma nak tahu kerajaan Malaysia bayar kepada Raja Sulu Islam, bayar kepada komuniti Islam miskin di Sulu tu berapa ringgit? Berapa ringgit kita bayar kat mereka? Berapa ringgit? Ikut-ikut berapa orang saya? 5,000? Tahu? 5,000 ringgit? Sewa kedai Sungai Bakau pun sebulan 300. Sewa kedai Parit Buntang pun sebulan 2,000. Ni sewa negeri punya besar dengan minyak, dengan balak setahun 5,000. Ni hampa fikirlah. Ni kata UMNO Barisan Malaysia, dia tak fikir. Dia bukan fikir Islam, dia kira pemolok dia. Dia kata perjanjian 5,000. Apa nak masalah? 5,000 bayar 5,000 lah. Apa banyak-banyak? Perjanjian. Ni perjanjian 5,000. Kenapa apa banyak-banyak? Iyalah, dia bukan Islam. Tak, UMNO tak fikir benda tu. Dia tak fikir benda tu. Dia tak kira Islam ke Islam. Dia fikir minyak masuk kat dia. Apa hasil masuk kat dia. Tu yang Sabah miskin. Walaupun banyak minyak. Yang kaya siapa dia? Yang niaga ayak di Selangor. Gaji 425,000. Adik Najib gaji sebulan 1 juta. 1 juta ringgit, bukan 1 juta rupiah. Jadi tuan-tuan, saya katakan di sana mungkin ada kesilapan. Patutnya bincang dengan mereka, apa salahnya kita bagi lebih sikit, apa salahnya. Ini kata, sebab tu kita papan rakyat ada sampailah. Alhamdulillah, bagus ya. Boleh lewat. Jadi kita suruh Pakatan Rakyat, insya-Allah mereka akan selesaikan isu ini apabila pemerintah Putrajaya. Tapi dengan syarat undi Pakatan Rakyat. Undi PAS, insya-Allah. Boleh tuan? InsyaAllah boleh. Tapi kena abang lah kat kampung yang lain. Makcik-makcik dan sebagainya. Abang-abang saya kat sini, insyaAllah. Jadi Batu 4, insyaAllah bukan akan menjadi hanya Batu 4 sebagai mercu tanda. Tetapi Batu 4 ini juga akan menjadi suatu rapat ke arah Putrajaya yang akan
kita genggam rapat-rapat insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.